أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Ya, biasa Ustaz ya, kalau kita rasa dizalimi, kita akan cakap orang tu pemimpin saya tu zalim. Kan, maha zalim. Pernah satu masa dulu ada orang guna perkataan maha zalim. Tetapi apakah maksud zalim itu sebenarnya? Kadang-kadang kita tunjuk kepada orang sana, rupanya takut ia berada dalam diri kita. Jadi yang pertama, allazina yasudduna an sabilillah. Mereka itu menghalang daripada sabilillah. Yasuddun itu Ustaz ya, maksudnya ialah bukan sekadar menghalang seorang-seorang. Dia menghalang ramai ya. Imam Qurtubi menyatakan orang yang menghalang, dia halang siapa? Diri dia dan orang lain daripada beriman pada Allah dan mentaati dia. Dia halang diri dia. Jomlah pergi ke masjid kan. Kalau dapat pergi ke masjid nanti, tak apalah kan. Saya halang diri dengan mesyuarat dahulu. Saya halang dulu dengan perkara. Itu adalah orang yang menghalang diri. Tetapi kalau dia ketua Ustaz ya, dia kata, alah kalau pergi masjid pun sama aje. Dah kita selesai dulu kerja kita. Itu namanya menghalang orang daripada jalan-jalan kebaikan. Jomlah kita baca Quran. Alah kalau tak baca pun tak apa kan. Tak apalah kita sibuk ni, kita buat ni dulu. Menghalang diri daripada sabilillah, jalan kebaikan. Ataupun tak payahlah buat mengganggu produktiviti di tempat kerja, tak payah nak training ada Quran, kita training pakai modul-modul yang daripada orang yang dah kaji, trainer-trainer ni. Quran nantilah dulu. Itu sebenarnya menghalang ya. Yang kita harap ia tidak berlaku. Khawatir kalau itu berlaku dalam diri kita, kita pun zalim ya. Wa yabghunaha aywaja, subhanallah, perkataannya apa? Dia mencari, mengkendaki agar aywaja, bengkok Ustaz. Jadi kata Imam Qurtubi, mengajak manusia kepada maksiat ataupun syirik. Aywaja tadi tu. Aywaja. Ya, aywaja itu bengkok, itu mengajak kepada maksiat ataupun syirik, ataupun maksudnya dia tak suka kalau perkara-perkara lurus ini dikumandangkan ataupun disebarkan. Itu sebabnya tuan-tuan bila share di Facebook, nampak macam ringkas Ustaznya, share, beritahu kawan, jomlah tengok My Quran Time, jomlah kita tengok balik ulangan. Nampak macam ringkas, tetapi sebenarnya untuk kita tak nak jadi wayabghunaha aywaja ya, iaitu kita ini membiarkan aywaja, perkara-perkara bengkok masuk dalam masyarakat, masuk dalam keluarga kita. Wahum bil akhirati hum kafirun. Allah menemplak dengan istilahnya mereka itu tidak percaya pada hari akhirat. Mereka utamakan dunia. Mereka tak kisah pun. Tanda orang yang utamakan akhirat itu, dia akan memperjuangkan kalam Allah, pasal saya nak ikut cakap Allah agar nanti dapat rahmat kasih sayang dari Allah. Dengan doa kita, subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha sucimu ya Allah, tidak ada ilmu kecuali yang Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkau yang Maha mengetahui, yang Maha bijaksana. Rabbi zidni ilma, ya Tuhan kami, tambahkanlah ilmu untuk kami. Allahu akbar, Allahu akbar. Sama-sama kita melihat kepada apakah sinopsis ringkasan bagi halaman 223 yang menyambung kepada surah Hud, surah yang ke-11, juzuk yang ke-12. Pada ayat yang ke-13 kita akan melihat kepada bagaimanakah penentangan ya dan juga cabaran berkaitan dengan Al-Quran. Ini disambung pada ayat 14 dan seterusnya pada ayat 15 hingga 16. Siapa yang menginginkan dunia, dia tidak akan mendapatkan akhirat ya, jika hanya fokusnya kepada
kepada dunia. Disambung selepas itu pada ayat yang ke-17, bagaimanakah ciri orang-orang yang inginkan kepada akhirat. Dan pada ayat 18 hingga 19 kita akan berkenalan, Allah memberi tahu kepada kita beza orang kafir dan orang mukmin yang beriman serta balasan bagi perbuatan mereka. Allahumma arhamna bil Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Am yaquluna iftarah qul fa'tu bi'ashri suwarin mithlihi muftariyatin ودعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة
الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. صدق الله العظيم. Membawa kepada resolusi bagi halaman 223 kita pada hari ini. Yang pertama ialah kita perlu yakin dan perjuangkan mukjizat Al-Quran ini. Berteraskan pada ayat 13-14 sebentar tadi. Yang kedua, kita kejar akhirat. Insya-Allah dunia akan hadir jua, ya, berteraskan pada ayat 15-16, Allah akan lengkapkan a'malahum. Syaratnya niat itu perlu dibetulkan. Dan yang ketiganya, bina hubungan iman yang kuat dengan Al-Quran, ya, agar ia menyelamatkan diri kita dan tidak menjadi orang yang menghalang kebaikan ataupun membiarkan kebingkukan ada dalam diri dalam masyarakat kita. Allah, la ilaha illallah. Membawa pada perkataan pilihan kita pada hari ini, iaitu faraya ataupun fara, iaitu maksudnya membuat-buat, mengada-ngadakan, ya. Ini berulang 60 kali di dalam Al-Quran. Allah menemplak kepada mereka yang menuduh Nabi mengada-ngadakan, kalau mereka tuduh, sila buat, ya. Tetapi tidak mungkin berlaku untuk mencabar Al-Quran, kerana ini mukjizat yang harapnya kita terus bersama baca, faham dan amal. Astaghfirullah, innallah kana tawwaba. Jom sahabat-sahabat Quran, kita belajar sedikit tajwid pada hari ini. Terima kasih kepada semua kerana terus setia My Quran Time, baca, faham, amal. Tajwid hari ini kita rangkumkan berkenaan dengan keseluruhan hukum mim mati. Hukum mim sakinah. Maka mim mati ni dalam Al-Quran dia terbagi pada 3 hukum sahaja. Pertamanya hukumnya adalah ikhfa syafawi, iaitu mim mati bertemu dengan ba. Yang kedua, izhar syafawi, iaitu mim mati bertemu dengan semua huruf kecuali huruf mim dan ba sahaja. Maka dekat situ dia ada berapa huruf? Kalau kita kira ada berapa huruf? Ada 26 huruf. 26 huruf. Ba, ikhfa syafawi, 26 huruf selain daripada ba dengan mim untuk izhar syafawi. Dan yang ketiga, idgham mislain, mim mati bertemu dengan mim. Maka semua ada 28 huruf, tidak termasuk alif. Tidak termasuk alif, kerana alif ni berlaku ketika huruf mat saja, mesti dia mati sebelum dia berada atas dan sebagainya. Maka ini hukum mim mati. 3 hukum saja. 3 hukum saja. Mim mati bertemu dengan ba, ikhfa syafawi. Contoh kita baca tarmihim bihija dalam surah Al-Fil. Kemudian izhar syafawi, banyaklah contoh-contohnya dalam surah Al-Fatihah, setiap hari pun ada. Siratal ladzina an'amta, mim mati bertemu dengan ta. Alaihim ghairi, mim mati bertemu dengan ghair. Alaihim wala, mim mati bertemu dengan waw. Itu semua izhar syafawi yang tidak boleh kita panjangkan dengung. Kemudian yang ketiga, idgham mislain, mim mati bertemu dengan mim. Maksudnya kita panjangkanlah dia punya dengungnya. Itu ringkasan berkenaan dengan hukum mim mati, dan insya-Allah selepas ini kita akan masuk berkenaan dengan hukum lam ta'rif ataupun kita biasa sebut alif lam qamariyah, alif lam syamsiyah. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim.